Dulu-dulu kita tahu sensitivity dulu bila sekolah campur Melayu, Cina, India. Sekali kita boleh tahu, oh, masyarakat Cina ni dia tak suka hadiah apa. Jangan bagi dia hadiah jam. Betul tak? Bagi hadiah jam nanti doa kasih mati. Betul. Melainkan hadiahkan jam Rolex tak apa. Atau mahal tak apa. Kan? Krisis adab. Ini yang masalah pada masyarakat kita hari ni. Penghormatannya tidak diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Kita lupa, kalau orang dulu-dulu nampak jiran tak sidai kain pun risau. Apa hal lah Cik Timah kau tak sidai kain ini? Along pergi tengok long pahal Cik Timah kau tak sidai kain, pahal lah domam ke apa? Hari ni jangankan penyidai, dia buat pagar tu, buat tembok biar jangan nampak muka jiran tu. Kalau boleh jiran tu mati lagi baik. Dia tak kira, dia bukan masalah Melayu, Cina, India, tapi kita ni dalam Malaysia sepatutnya tak begitu. Tadi saya nampak ramai lelaki yang ada sifat perempuan, ramai juga perempuan yang sifatnya lelaki, memerintah kau. Kita jangan sibuk menuding jari pada yang lain. Jangan kita salahkan orang, kita kena tanya diri kita sendiri. Jangan jadi cerita bangau, oh bangau, kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada yang beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih diucapkan kepada puan pengurusi acara. Kena minta lain kali profil tu. Terperanjatlah saya jadi pengarah setahun ni. Yang berbahagia Datuk Haji Fazil bin Abu Bakar, pengurusi Kelab Pencegahan Jenayah Negeri Sembilan. Nombor satu Datuk Haji Fazil ni. Oh tak ni, okey. Yang bahagia Tuan Haji Azmi bin Selamat, pengurusi Kelab Pencegahan Jenayah Daerah Jelebu. Oh tu dia, okey. Kau tahu siapa kan? Bahagia Encik Abdul Rahman bin Kasim, pengurusi JPKK Kampung Triang. Oh tu dia, muda lagi untuk kampung kan? Yang berusaha Puan Siti Rahmah binti Buyung, Ruang Kanam Takbiran Encik Suhaimi bin Haji Mat, Kanan Aiwan Murid Puan Hajah Hasnah binti Jamaluddin, PK Kurikulum SK Triang. Yang dihormati Encik Azrin bin Adnan, yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Triang. Yang dihormati Pegawai Perhubungan Sekolah Sarjan Zafri Adila bin Abdul Razak selaku wakil kepada Tuan Mazlan bin Udin, Ketua Polis Daerah Jelebu, juga Korporal Muhammad Fahmi Amri bin Roslan. Seterusnya para guru, juga guru-guru kelas agama petang, para kaki tangan dan barisan AJK PIBG SK Triang yang berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini kita berbicara soal keluarga. Soal keluarga, diminta untuk sentuh tentang keluarga sakinah. Keluarga sakinah ni kalau dari segi maksudnya adalah merupakan keluarga yang tentram, keluarga yang tenang, keluarga yang dapat menghadapi kehidupannya seharian tu dengan keadaan yang aman dan sejahtera. Tapi bila sebut aman dan sejahtera tu sebabnya kita panggil hari ni wakil polis ada, wakil Kelab Pencegahan Jenayah pun ada. Kita kena faham, bukanlah maknanya keluarga bahagia, keluarga sakinah, keluarga mawaddah warahmah ni adalah keluarga yang tak ada masalah. Tak ada. Kalau ikutkan sakinah, mawaddah warahmah, Siti Rahmah ada dah. Kan dah ada dah kan, patut rahmah dah lah rasa kan, kasih sayang, belas kasihan kan. Kalau kita tengok dari segi berkasih sayang, mawaddah pun dah ada dah patutnya kan. Kalau kita tengok dari segi ketenangan tu, ketenangan tu, nak capai ketenangan tu bukan bermakna tidak ada masalah. Itu saya tekankan, masalah memang akan ada. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang tarang diawan.
Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari daripada dugaan dan ujian. Mesti akan ada ujian. Macam hari ni, semua sakit parut. Pukul berapa Gak Samsul debat sampai? Sakit parut kan, selagi tak sampai risau dia. Yang sebenar saya beberapa hari ni memang jauh-jauh tempat saya ceramah. Semalam pagi di Slim River, petang semalam Bangi, malam tadi Melaka. Petang ni, pagi ni sini lega lah sikit sebab kat Teriang daripada rumah tak jauh kan. Tu yang lambik-lambik keluar tu kan. Tapi ngam-ngam lah 9.30 bila sampai okey tu. Tapi sampai naik Azia pula, orang biar tak roti bila sampai tu kan. Macam tu lah. Yang seorang yo tidak dia ni kan. Tapi itulah dia. Tu okey lah. Saya ceramah kat UTM baru-baru ni, di UTM Jalan Semarak. Kereta pencamah kena klaim. Gila betul kan. Dia tak tahu tu kereta pencamah. Tak pernah kereta pencamah yang parking tu kereta kecil, kebanyakan kereta besar-besar. Tapi nak bagi tahu mesej tu apa? Biar ada kereta kecil, biar kita duduk kampung, biar kita naik motosikal, yang penting mawaddah warahmah sakinah. Hati tenang, hati bahagia. Siapa kata kalau bahagia tu duit mesti banyak? Siapa kata? Tu sebabnya kalau kita tengok kan, Tuhan tengok macam-macam kata-kata yang ditampalkan Tuhan, macam-macam poin yang dinasihatkan kepada para pelajar, kepada semua orang yang datang masuk sekolah. Sebenarnya yang nak kena baca siapa? Tuan. Puasa Ramadan tu ada tulis dengan. Siapa yang kena baca? Orang tua yang masuk ni lah kena baca. Kan nasihatnya budak-budak tu dah hari-hari nampak benda tu. Saya masuk kat satu sekolah tu dia tulis apa? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kan? Jadi mana kata apa? Kadang-kadang kita dah terlampau biasa buat benda tak betul, kita rasa benda betul, benda tak betul tu betul. Contoh paling senang dalam bab kesihatan. Kalau saya sebut, mesti ramai lelaki berubah muka dia. Antara benda yang kita kena ubah adalah berhenti merokok. Contoh. Kan ramai berubah muka tu. Saya dah cakap dah. Termasuk VVIP. Kan? Cakap apa? Nak buat apa? Kan? Saya nak tanya orang perempuan, ibu-ibu saya nak tanya, apa hukum isap rokok? Cakap haram, senang ya. Tak ada banyak cerita dah. Dan saya rasa boleh kot, cuma jauh tak memang haram macam tu lah. Cakap lah kan. Kan? Punyalah marah orang bila nak lulus ke undang-undang pasal rokok ni. Kan? Oh, saya rasa elok sangat lah tu. Sebab saya memang tak merokok. Sebab apa? Sebab saya senang je. Mak saya kata kalau kau nak mak kau jangan isap rokok. Tak ada saya isap rokok. Kau tu kampung pun isap rokok. Tak salah, saya tahu. Saya tahu. Seolah-olah kan. Jadi saya faham. Susah nak berhenti, tapi nak menuju kesejahteraan kena berhenti. Kena berhenti merokok. Contoh paling senang. Kan, saya ada seorang kawan saya dulu memang kuat isap rokok. Dia isap 30 batang sehari. Memang banyak betul. Jangan pada dalam kategori orang Jelebu sebut sebagai heavy smoker. Orang Jelebu sebut lah kan. Heavy smoker. Dia isap tu, habis dia sambung balik. Habis dia sambung. Jadi saya nasihatkan dia buat macam ni. Minggu ni 30 batang sehari, minggu depan 29 batang sehari, Isnin sampai hari Ahad. Kemudian minggu satu lagi jadi 28 batang sehari, minggu satu lagi 27 batang sehari, minggu satu lagi mati. Contoh kan. Biarlah mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Kan? Tak ada itu melambangkan kejantanan, tak ada mana dah. Kan? Orang tu tak merokok elok seboleh nak. Tak ada apa pun. Okey kan? Macam tu lah. Tak, ni cerita pasal keluarga ni menyeluruh lah. Ni contoh. Saya bukan kata nak cerita pasal rokok. Tak. Contoh satu benda yang kita kena ubah. Macam-macam lagi. Kalau kita tengok dari segi pendidikan anak-anak hari ni. Kenapa anak-anak ni kena pergi sekolah? Kenapa? Ada mak ayah tak ambil berat. Minta maaf saya cakap banyak-banyak pun tak guna. Sebab mak bapak yang datang ni semua mak bapak yang okey-okey. Mak ayah yang datang dengan ceramah hari ni adalah mak ayah yang anaknya pergi sekolah. Saya cakap banyak pun tak tahulah. Online ni pun mak bapak yang okey-okey je dengar. Tak pernah berlaku tau dalam sejarah dulu-dulu. Budak-budak ni tak datang sekolah. Hari ni guru besar bersama dengan wakil daripada PDRM, Pegawai Perhubungan Polis Sekolah Kebangsaan Teriang, bersama dengan ketua kampung, bersama dengan YDP PABG buat lawatan rasmi ke rumah budak-budak tak datang sekolah. Apa kena budak tu? Dah mampu ke? Apa ke? Kan?
punya terbalik dunia ni, kan? Cikgu lah, sekolah cari budak, kenapa kau tak datang sekolah? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Sebab mak ayah lupa tentang kewajipan dia untuk pastikan anak dapat ilmu. Itu sebenarnya, itu saya kata betulkan dia biasa, sebab pada dia okey je. Berlaku di satu sekolah, bukan di Jelebu. Berlaku di satu sekolah, anak-anak tak dia berikan pergi sekolah, tak payah pergi sekolah, kau ikut mak, tolong mak kerja. Suruh anak tu cari duit. Tapi hujung nak pergi sekolah sekarang, pakai baju sekolah, kenapa pula? Pergi, hari ni dapat bantuan. Berlaku tak tu? Berlaku. Budak tu menangis-nangis tak nak pergi sekolah sebab dah malu. Tu sebab saya kata tadi, hari ni peranan kita, saya nak bawa satu kisah tentang Saidina Umar. Bagaimana ketika zaman Saidina Umar, ada seorang ayah datang bawa anak dia jumpa dengan Saidina Umar. Dia cakap, kau tolong nasihatkan anak aku ni wahai Umar, anak aku ni derhaka, dia kata. Dia pun nasihat lah, jangan derhaka, itu ini apa maksud neraka dan sebagainya. Selepas tu anak tu bersuara, wahai Umar, adakah dalam semua keadaan anak sahaja derhaka kepada ayahnya? Ada tak keadaan seorang ayah boleh dikatakan derhaka pada anak dia? Maka kata Saidina Umar, ada 3 keadaan seorang ayah dianggap derhaka. Yang pertama, kegagalan seorang ayah memberikan nama yang baik-baik kepada anak dia. Kena bagi nama yang baik, kan? Bukan orang Melayu saja, sahabat-sahabat kita, kan, saudara-saudara kita yang daripada yang berbangsa Cina dan India pun, mereka pun nak letak nama pun fikir panjang. Macam-macam tu dah lagi satu dia orang bawa nama keluarga. Kalau yang Chinese, nama keluarga tu akan maintain. Kalau lelaki, kan, kena letak nama yang baik-baik. Eng Kamlan, semua nama baik tu, kan. Siapalah yang nama nak sebut lagi? Li Xiaolong Bruce Lee, kan. Li Yunjet, Jet Li, contoh, kan. Macam-macam nama, kan. Jadi nama nak letak nama yang baik-baik. Betul. Jadi kata budak ni, kalau macam tu ayah aku ni derhaka sebab dia tak letak aku nama yang baik pun. Nama aku ni dalam bahasa Arab, nama ni bahasa Arab tu, kalau kita terjemah bahasa Melayu, nama aku ni maksud dia kumbang hitam. Kawan-kawan semua orang mengejek aku dengan nama tu. Cikgu-cikgu pun kadang-kadang nak bagi nama anak, wah, tengok dekat dalam drama Haifa, risik pada hati. Arumi, bisik-bisik gelora. Apa bagi nama? Tapi dia tak sedar, kadang-kadang ada nama tu apa? Kristina, Balkis. Sedangkan nama, mana Balkis? Angkat tangan. Balkis. Kristina ada? Tak ada. Ni semua nama anak jin. Betul, saya cakap betul-betul. Zakwan, mana Zakwan? Mana Zakwan? Tapi ada nama Zakwan, kan? Nama anak saya pun Zakwan, tu pun nama anak jin. Nama tu nama dia baik, masuk bijaksana, sedap-sedap letak nama baik dalam Islam. Memang makna dia baik. Balkis, jangan kita lupa, Nabi Sulaiman berbincang dengan siapa? Ratu mana dulu? Ratu Balkis. Lepas tu kita pelik anak kena gangguan. Sebut je nama anak kita tu, terperanyat jin tu. Zakwan, jin nombor mana? Tak, ni orang nak gelak-gelak ingat saya main-main, ni betul. Anak saya sendiri pun pernah cakap, bah, hari tu kan, halangan, nama Zakwan lah. Nampak ada macam tinggi abah, dia jalan-jalan, dia masuk dalam bilik abah. Itu abah kau. Tapi dia memang nampak lah, dia memang nampak. Jadi itu sebabnya kita digalakkan kalau nama yang macam tu, jangan sebut nama penuh dia. Sebut nama lain, Alang, Alung, adik, tukar. Lain kali fikir dulu sebelum bagi nama. Saya dulu nama anak-anak ni pun saya tanya dengan Ustaz Haji Nur Azamir, bekas Timbalan Mufti yang sekarang imam besar dekat Masjid Besi Putrajaya. Saya tanya dalam antara nama-nama ni, mana nama yang baik?
Ada satu nama tu saya tak nak sebut lah. Nama dia baik, maksud dia baik, tapi zaman Nabi ada seorang sahabat nama macam tu pemalas, jadi saya tak letak nama tu. Adalah nama, adalah wife saya cadangan 2-3 nama tu. Bayangkan nak bagi nama yang baik-baik. Kita demi kasih sayang kita bang, kita combinekan nama kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha tu. Itu nama Jepun. Maznah Daud, Mazda budak tu. Tak nama yang baik-baik kan. Yang kedua, dikatakan ayah tu derhaka kalau dia gagal menyediakan ibu yang baik untuk anak tu. Cuba tengok berapa ramai bapak yang datang berbanding mak yang datang. Berapa ramai? Ramai mak datang lagi. Tu sebab namanya PIBG. Persatuan ibu dulu baru bapa. Patut biarlah bapak dulu. Kalau boleh nak buang bapak tu kan jadi pig pula. PIG je tinggal pahala. Kan? PIBG. Saya baik YDP lelaki. Ada berapa sekolah sampai PIBG. YDP pun perempuan. Parah betul. Kan? Saya pergi kat Sarawak, ketua kampung ramai perempuan. Ketua kampung, ketua kaum perempuan. Steady. Kita dapat peruntukan tahun ni, untuk ni saya luluskan untuk sekolah. Gila tu. Dahsyat, ketua kaum lulus peruntukan untuk sekolah. Main-main. Cari, siapkan ibu yang baik. Memanglah ibu kan. Ibu pejabat. Pernah dengar bapak pejabat? Pernah ada. Ibu negeri, bapak negeri tak ada. Terperanjat pun, alamak, mana ada alabah, tak ada. Alapak lagi tak ada. Alamak semua. Jadi itu sebab mak ni biarlah. Ibu yang aktif. Jadi budak tu kata, kau jatuh ayah aku derhaka sebab aku tak tahu pun ibu aku siapa. Kau orang lelaki wajib didik isteri dia menjadi orang yang baik supaya dapat didik anak dia menjadi anak yang baik. Dan begitu juga yang ketiga, kegagalan untuk mendidik anak-anak dengan ilmu Al-Quran. Sebab pada ketika itu silibusnya Quran saja. Tapi hari ini kita dah ada sekolah kebangsaan, kita ada sekolah menengah kebangsaan, maka wajib ayahnya memastikan anaknya menerima pendidikan. Cantik tolok pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Cikgu bahasa Melayu, ambil pantun. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Kena belajar. Ada adik-adik hari ni cakap dengan mak ayah dia, adik tak nak belajar sebab adik nak jadi YouTuber. Dan ramai budak-budak cakap macam tu, tak nak belajar sebab nak jadi YouTuber. Jawapannya, jadi YouTuber kalau bangang melantun-lantun baik apa? Itu yang ayat yang saya pakai dekat semua sekolah. Saya kata, berapa ramai orang hari ni masuk konten dalam YouTube sampai sanggup jatuhkan diri sendiri, sampai kan jatuhkan maruah diri sendiri, seolah-olah tak ada akal, seolah-olah tak sekolah. Biarlah kita ni kalau nak ada konten dalam YouTube, biarlah ada ilmu. Perkongsian tu ada manfaat. Hari ni kita nak kongsikan sedikit tentang cara mencegah jenayah. Dalam wallet kita, kalau kita bawa beg tangan, pastikan dalam tu bawa duit yang perlu saja. Jangan bawa banyak-banyak. Kan? Lepas tu bawa yang bertali tu hati-hati. Kan? Kalau boleh pakai bosi semua. Boleh jadi senjata dan sebagainya. Macam-macam. Semua dah diajar. Benda yang ada input. Benda-benda yang ada mesej yang baik untuk disampaikan kepada orang. Macam contoh hari ni kita buat pemeriksaan kesihatan kan. Hari ni buat pemeriksaan kesihatan, tengok mata kita, kita boleh tahu mata kita. Kalau sebenarnya kalau kita tengok ada satu ilmu nama dia iridologi. Iridologi ni kita ambil yang lampu atau silat yang pen, macam pen batang tu, tutup, kita ni tekan, kita suluh dekat mata kita daripada tepi, kita suluh, kita tengok iris mata kita tu, yang garisan kat mata hitam kita tu, tengok. Kalau elok garisan macam baby, elok garisan dia tu, mana dia tak ada penyakit lagi. Kalau ada tak lurus, dia ada bulat sikit kat situ, maka ada penyakit kat situ. Pukul 2 sakit apa, pukul 3 sakit apa, dia macam jam. Kalau pukul 3 sakit apa, pukul 4 sakit lutut, pukul 6 sakit tekak, ada diagram dia.
Mata, wih cantik lah mata kau. Kau pakai contact lens. Tak adalah, memang macam ni. Kencing manis. Mata kalau berkilat, nampak merah, kuning, ada biru sikit. Macam tu kan? Nampak berkilat je. Ada harapan, kencing manis. Walaupun kita tak rasa teruk lagi. Keliling mata hitam, ada warna putih, bulat. Kolesterol, ring. Kolesterol dah ada. Mata hitam, cuba tengok mata orang sebelah. Cuba tengok, adik-adik pun boleh tengok, cikgu-cikgu boleh tengok mata orang sebelah. Kalau buka tu, angkat ni, tengok mata hitam kita tu. Mata hitam tu dekat bahagian atas. Dia macam ada ketayap tu. Macam warna putih, macam ada selaput dekat atas tu. Cuba tinjau. Cuba tinjau orang sebelah. Tengok mata orang sebelah. Cubalah tengok. Malu-malu pula. Tunjuk. Nampak tak dekat atas tu macam ada macam kabus. Dia macam bulan sabit tu, tapi dekat atas lah. Dia macam terletak macam bulat kan, macam ni lah kan. Mata hitam tu dekat atas tu dia macam ada, tengok lagi tebal dia punya putih tu, dia punya macam kabus tu lagi tebal, maka lagi kuat pelupanya. Macam hari ni kita boleh tengok sifat kelelakian dan sifat keperempuanan, boleh tengok. Cuba semua buka tapak tangan, cuba tengok tapak tangan, tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan masing-masing, jangan tengok sama serbat, tengok tapak tangan. Lagi satunya, macam mana anak-anak tak ikut perangai mak ni? Sibuk tengok tangan orang, apa faham? Tengok tangan sendirilah. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan dah tengok tapak tangan, okey. Kita tengok tapak tangan lah, okey. Sekarang dengar arahan saya dengar arahan saya, sambil pandang tapak tangan tu, dengar arahan saya. Sekarang tengok kuku. Okey dah, turun tangan. Okey, jangan bagi orang nampak. Kan bocor rahsia. Tadi saya nampak ramai lelaki yang ada sifat perempuan. Ramai juga perempuan yang sifatnya lelaki, memerintah kau. Bila tengok tapak tangan, sifat lelaki macam mana? Tengok kuku, sap. Rimau nampak tu. Masuk lagu besar. Tapi tadi saya tengok ada VVIP kita pencegahan jenayah ni, walaupun dia nampak garang tapi jiwa dia perempuan. Tengok kuku, sap, alah. Saya tak nak cerita lah siapa. Cukuplah saya tahu saya nampak tadi siapa. Jadi makna kata, tak, sebenarnya bukan kata dia tu jadi lembut, tak, maksudnya hati dia lembut. Dia mudah terasa. Tengoklah suami, apalah tak nak keluar lah. Alah abang ni, jom lah, pergilah. Dia mengajuk. Cuma cara dia tu tak adalah lembik-lembik macam nak mati tu, kan? Tapi makna kata dia mudah terasa, dia sensitif. Kalau mesyuarat, jangan tak terima cadangan dia. Mulalah terasa dan sebagainya. Contohlah. Itu antara ilmu psikologi yang saya share sikit lah. Jadi dalam membentuk hari ini, anak-anak kan merupakan aset yang terpenting. Apakah masalah yang paling besar yang perlu kita terapkan pada hari ini? Masalah yang paling besar pada anak-anak kita, pada semua masyarakat hari ini, kita sedang menghadapi satu krisis, namanya krisis nasional. Krisis nasional ni bukan cerita harga barang, tak. Harga barang ni biasa, kalau dekat nak election memang biasa, akan tiba lah harga barang naiklah, itu biasa. Dekat-dekat ni election mesti jadi macam tu. Mana tak lama lagi memang nak jadi nak raya besar ni. Tapi isu yang paling besar sekarang dalam negara kita adalah, paling besar sekarang adalah melibatkan anak-anak, melibatkan kejiranan, melibatkan masyarakat, melibatkan semua orang, termasuk juga guru-guru, termasuk juga semua individu yang ada dekat atas muka bumi ni. Isu di dalam negara kita sekarang ni yang paling kritikal adalah satu krisis yang melibatkan semua peringkat. Pertama, peringkat kepimpinan. Saya bukan nak cerita politik, tak ada. Tengok dekat dalam parlimen, tak kira lah parti mana, bercakap langsung tak ada apa dah, menjerit sana sini, cakap sana, cakap sini. Dulu tak boleh ke? Seorang bercakap, duduk, bila seorang angkat tangan nak minta izin laluan, silakan duduk, bagilah cakap. Itu adab dia. Kalau tak boleh jaga perangai macam tu, jangan buat live, tak payah tunjuk kat orang, buat malu. Saya pergi ceramah di Australia, orang tanya saya, Ustaz, Parlimen Malaysia memang hari-hari macam tu ke? Wahai wakil rakyat tu, ahli parlimen, mana manners, mana adab? Tak ada. Di Putrajaya
Bayangkan jiran dah 6-7 hari mati dalam rumah, baru tahu jiran tu dah meninggal, dah bau busuk. Apa silap tu? Adab berjiran. Anak murid hari ni, mak bapak tadi saya cakap, cikgu-cikgu pula dengan polis, dengan PABG pergi tengok budak tu hidup lagi ke tidak. Apa masalah tu? Adab. Siapa yang nak belajar? Macam mana? Hari ni cikgu pula takut dengan anak murid. Cikgu-cikgu tak boleh hukum anak murid. Saman. Apa cerita tu? Adab. Isu adab. Kena apa sikit? Oh, saman. Sikit, saman. Apa saya suruh anak saya berdiri dalam kelas? Saman. Itulah mentaliti yang paling bengap yang ada dalam negara kita sekarang. Tanya ni, semua yang terlibat ni, tanya ayahanda ni, semua orang-orang lama yang dalam yang pencegahan jenayah ni, kita punya tim pencegahan jenayah, tanya dulu apa tak kena, rotan kena sebat dengan apa dengan cikgu sampai terkelenset kulit, kena rotan, kena pukul, kena apa, kena berdiri lagi, sebat tak siap, dulu sebat siap buka seluar biar dia kena kat kulit. Bayangkan. Tapi ada saman-saman? Tak ada. Mengadu dengan ayah balik gang, tambah satu lagi. Baik, jangan mengadu. Mak pula bawa minyak, padan muka kau. Padan muka kau sampai sapu tonyo agak luka. So krisis ni krisis apa? Krisis yang saya sebutkan ini adalah krisis adab. Krisis adab. Ini yang masalah pada masyarakat kita hari ini. Penghormatannya tidak diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Kita lupa, kalau orang dulu-dulu nampak jiran tak sidai kain pun risau. Apa hal lah Cik Timah kau tak sidai kain ni? Along pergi tengok long paha Cik Timah kau tak sidai kain, paha lah domam ke apa? Dulu. Hari ni jangankan penyidai, dia buat pagar tu buat tembok biar jangan nampak muka jiran tu. Kalau boleh jiran tu mati lagi baik. Dia tak kira, dia bukan masalah Melayu, Cina, India, tapi kita ni dalam Malaysia sepatutnya tak begitu. Itu sebab di Putrajaya yang prisin-prisin tu, yang kita tengok pagar pun tak ada. Dia buat rumah tu sebiji-sebiji tu, mana ada pagar? Dia letak pokok je supaya apa? Nak cuba tautkan semangat kejiranan. Dulu-dulu kita tahu sensitivity dulu bila sekolah campur Melayu, Cina, India. Sekali kita boleh tahu, oh, masyarakat Cina ni dia tak suka hadiah apa, jangan bagi dia hadiah jam. Betul tak? Bagi hadiah jam nanti doa kasih mati. Betul. Melainkan hadiahkan jam Rolex tak apa. Atau mahal tak apa. Kan? Masyarakat India rupa-rupanya dia tak boleh apa? Rupanya kalau apa kata dari segi makan, dia tak akan makan selagi suami dia tak makan. Sebab dia pandang suami dia macam Tuhan. Itu India pula. Tengok, kita kena belajar budaya orang dan kemudian hormat. Dan macam tu lah. Cuba tengok kalau beli kereta, tengok apa beza Melayu Cina dengan India. Tengok, Cina kalau nak beli kereta dia akan tengok berapa laju kereta ni boleh pergi. Itu Cina. Yang Melayu cantik tak? Cantik tak? Heboh tak cantik? Problem banyak, janji cantik. Apa? Kereta aku mengagam lah. Janji cantik, mengagam lah, janji cantik. Kau beli kereta, cantik tak? Apa kereta ni buruk kereta kan? Nah, pada yang sahabat kita yang berbangsa Cina, yang penting laju. Yang India pula dia tanya, berapa ramai boleh masuk? Dia lain. Nampak budaya tu, budaya. Macam mana kita nak tahu? Kita hanya boleh tahu kalau kita bercampur dengan mereka. Adab dan tahu pula hormat. Jadi yang Cina pula tahu, oh, you tak boleh makan bab satu ah. Okey, tak apa. Dia tahu orang Melayu tak boleh makan bab satu. Babi lah cikgu, kau tak faham. Confused, payah mana cakap bab satu tak faham. Jadi dia kena faham lah sensitiviti masyarakat masing-masing, betul tak? Itu maksud dia tadi. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih manganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Itu sebab dia katakan kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak je bersantun. Boleh kira dengan jarilah budak-budak hari ni yang datang jumpa cikgu. Assalamualaikum cikgu, cikgu sehat ke? Cikgu nampak macam tak sehat je. Allah, bertuah lah jumpa budak cakap macam tu. Cikgu kenapa cikgu? Cikgu tak sihat. Cikgu nak makan ubat belum? Oh, bertuah lah budak hari ni.
Main game, boleh marah dengan mak dia sebab tak dah tahu password handphone. Tarik muka sebab tak boleh main game. Apa pun tak boleh, apa pun tak boleh, marah. Dan budak-budak ni kalau dapat dia main game, tak makan pun tak apa, istiqamah dia main game. Kalaulah main game tu zikir, dah ramai anak-anak kita jadi wali dah. Sebab tak berhenti betul lah, makan tak, apa tak, berzuhud betul dia main game. Mak kan lama kan lebar, makan yang budak tu tak makan, dia main game biar. Tak, saya tak cakap sesiapa ni, contoh tersodak pula. Ya. Cikgu-cikgu pun satu, bila mengajar dengan penuh semangat, dengan penuh rasa keiltizaman nak jadikan budak ni orang. Dulu mana ada ceramah motivasi macam ni? Mana ada? Saya pergi satu Malaysia ceramah, saya kata dulu tak ada ceramah motivasi. Betul? Kita tanya Datuk Haji Fadil, mana ada? Adakah dulu ceramah motivasi? Tak ada. Dulu yang ceramah motivasi mak gitu, abah diam ya. Abah sama seperti di atas tu. Abah ikut mak ya. Mak, kau nak jadi orang kau belajar. Itulah mak kita. Kau nak jadi orang kau belajar. Kita pun confused. Selama ni Dan bukan orang ke? Rupanya ada beza orang dengan menjadi orang. Ada beza. Mana ada ceramah motivasi belajar rajin-rajin, adik semua boleh ke hadapan, menjadi seorang tak dapat agak limit tengok dia dengar tak dapat kan? Tak ada ceramah motivasi ni. Tanyalah ustazah. Lepas tu yang cikgu ni pula, bila kat luar jumpa kawan, kau tak beritahu pun orang tahulah kau cikgu. Name tag kau bosan nombor plate. Satu jolabu tahu cikgu tu, cikgu. Kalau cucuk duit tu macam ni, buat macam nak bolok mesin ATM tu cikgu tu. Tapi bila tanya, kerja apa? Kau kerja mana sekarang? Cikgu je. Kenapa ada je? Samsul Debat pun pernah jadi cikgu lah. Saya dulu lepas SPM, saya jadi guru ganti. Guru ganti menggantikan seorang cikgu Kalai. Cikgu Kalai dekat sekolah menengah Jalan Loop tu sebagai cikgu disiplin. Masa tu dia ada kursus sebulan, saya gantikan dia. Lepas tu saya ganti cikgu Raihana. Saya ingat lagi cikgu tu pregnant, dia nak melahirkan anak, dia cuti bersalin tu, dia lanjutkan lagi 2 minggu, saya ganti dia. Lepas tu saya naik pangkat GSTT, guru sandaran tidak terlatih. Saya jadi guru di SRJKC Pei Hua Seremban, depan Chinese Maternity Hospital. Saya pernah jadi cikgu. Masa tu saya jadi GSTT, guru sandaran tidak terlatih dengan gaji 494.50 sen SPM. Tapi lalas saya ambil keputusan, saya tak boleh jadi cikgu. Mati budak ni sekarang. Sebab saya tidak ada kesabaran macam cikgu-cikgu yang ada dekat dinding-dinding tu. Nampak tu? Tu sabarlah tu. Duk ada berkorban biarlah, kita duduk kat tepi dinding dah lah, macam tu kan. Jangan malu cikgu. Seorang doktor, seorang lawyer, seorang engineer, kata Dr. Usman Awang, bermula dengan seorang guru biasa. Kenapa malu? Dia sekolah menengah. Sekolah menengah tu menyambung-nyambung apa yang dah diajar oleh cikgu sekolah rendah. Nak kenal A, nak kenal B, nak kenal C, 5 campur 5 berapa? Semua cikgu sekolah rendah. Jangan nak belagak lah nak rumus algebra ini para pelajar. Sebenarnya semua cikgu tu ajar daripada basic. Kalau dia bangang masa sekolah rendah, sekolah menengah lagi melantun bangang. Ni cakap betul-betul. Dah lah soalan matematik makin lama makin pelik. Bertukar mentari, jahanam budak ni. Semua nak kena tukar. Dulu senang je matematik. 500 campur 300 campur 50 campur 18 tolak 300, sila selesaikan dalam bentuk lazim. Macam tu sebenarnya. Tuan sahabat saya di belakang tak, Soimi. Tanya dia. Sama sekolah makin. Tak ada pun cikgu Nuraini tu ajar macam mana yang pelik-pelik, tak ada. Macam tu ya. Sekarang dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh pada lembu adalah ayam. 2 kali ganda anak ayam itu dan juga separuh lembu membentuk binatang kambing. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Gila betul soalan.
pasal tukar apa macam tu? Budak hilang minat berapa ramai? Dengan mak ni, ya Allah apa soalan ni macam ni? Mak apa banding? Aku nak masak ni, pandai lah kau yang sekolah, kau pandai lah belajar. Oh, kita nak meningkatkan taraf cara pemikiran budak. Yang lain tu tak belajar macam tu pun dulu elok jadi menteri. Apa sahaja sekarang suruh orang lain buat? Menyusahkan orang. Kalau saya lah jadi menteri pelajaran, contoh tengok Datuk Haji Fadil dengan Tuan Haji Azmi, Ketua Kampung YDP PABG, guru besar. Tengok kalau saya jadi menteri pelajaran, macam ni ayat dia. Demi menghargai jasa para guru, dengan ini saya umumkan allowance kritikal guru dinaikkan sebanyak 50%. Tak, janganlah topuk ni contoh. Kau beri yang benar tu, siapa jangan terbawa-bawa pula ni contoh. Kan? Dan begitu juga saya umumkan kepada setiap persatuan ibu bapa dan guru-guru, kita berikan dana setiap tahun sekurang-kurangnya 5,000 setiap PABG. Bagus betul. Buat aktiviti sama-sama, kita memeriahkan hari kebangsaan. Masa PKP tu suruh datang sekolah pasang bendera, satu umat pun tak ada kat sekolah. Aku pun tak faham dengan PPD ni. Apa pasal? Contohlah, bukan PPD sini okey, tempat lain. Kan? Dan saya juga umumkan, ni yang paling penting. Dengan ini saya umumkan kita akan hapuskan skim pinjaman buku teks. Kita akan gantikan dengan skim pinjaman tablet. Dan setiap satu tahun satu tablet. Dan setiap tablet, maknanya setiap tablet kita akan siap install buku teks yang berkaitan. Setiap hari Senin, guru disiplin akan semak satu tablet, satu game, satu rotan. Mana tahu dia diam dia install game kat dalam tu. Tak adalah budak mengengkeh bawa buku banyak-banyak. Kalau tiba-tiba kita jadi pandemik sekali lagi, mana tahu tiba-tiba kena belajar daripada rumah, still kita dah bersedia. Nampak? Okey, kelas jangan lupa ya, balik nanti siapkan homework dalam folder nombor 3. Sebelum tengah malam email kat cikgu, baru steady. Dan begitu juga saya memerintahkan, saya mengarahkan kepada Jabatan Penerangan dan juga SKMM untuk bekerjasama untuk pastikan selewat-lewatnya bulan 12 tahun ini kita settlekan masalah wifi percuma untuk setiap kampung-kampung dan taman perumahan. Barulah betul. Korang belajar PDPR, kau tutup kamera. Apa sah? Tak ada data. Bukan tak ada data, tapi kau tutup kamera, kau main game. Kau jangan ingat Samsul Debat tak tahu. Tu cerita dia. Benda yang praktikal. Kita cerita dasar IT. Saya cakap ni sebab apa? Dasar IT kebangsaan dah cerita pada tahun 1980-an. Tu saya cakap praktikal. Kita terpaksa sekarang ni, cikgu-cikgu pun dah meeting secara online. Cikgu tu lelap meeting. Dia tak salah punya panik ke work from home, BDR, bekerja dari rumah, perang badar. Kau jawab washing machine, kau jawab masak, kau jawab meeting. Kesian cikgu-cikgu perempuan. Dia boleh lelap dekat depan laptop tu. Dia nasib baik dia mute kan. Kau tidak dengar dia berdengkur. Penyumpanik kan. Tu sebab saya kata. Lagi satu lagi cikgu-cikgu, waktu hari bertemu dengan ibu bapa jangan sorok-sorok. Bila mak bapak datang dia tanya, cikgu anak saya macam mana terus terang cakap perangai budak tu. Ini semua ayat buku teks. Macam mana anak saya cikgu? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan budak banyak main. Tapi saya yakin kalau dia sungguh-sungguh sikit, insya-Allah dia boleh berjaya. Belum menyampah lah dan dia cakap tu orang biar mak bapak tu tahu perangai anak tu. Anak saya macam ni cikgu, ni pelasit nombor 1. Saya hari-hari doa bila lah budak ni nak pindah sekolah macam tu. Cakap gitu, bawalah bapak pandang budak tu. Kau faham kau faham. Jadi barulah budak ni tak baik perangai, sebab dia takut nanti hari report card dia nanti mesti cikgu cerita semua perangai dia. Itu sebab banyak berlaku di sekolah bila anak-anak kena tangkap buat benda-benda yang tak baik.
Saya tak percaya anak saya macam tu. Anak saya baik, cikgu dia semua cakap dia baik. Faham? Macam mana anak saya, cikgu? Saya ni alah, saya tak ada pen nak cerita, dah baca lah sendiri. Inilah kemungkaran dan keburukan yang dibuat ke sekolah. Kau dah tahu. Tak, ni saya cakap, memang saya cakap ni memanglah kalau ikutkan berterabur lah. Maknanya dari segi set, kita maknanya ambil yang baik kat situ, maknanya beritahulah sebenarnya dia banyak main. Saya pun tak tahu nak cakap lah. Kalau main dia, oh segar dia. Kalau suruh belajar, adalah helah dia, usik kawan dia sana, usik kawan dia sini. Cerita tu lah. Tapi memang betul, terapkan nilai adab pada anak-anak kita. Contohlah saya dengan Datuk Haji Fadil kan. Kalau kita sama-sama lah duduk dengan Tuan Haji Azmi, duduk kat kedai kopi kat luar tak. Duduk, tiba-tiba lalu anak dara tu menunduk tepi meja kita tu sambil cakap, tumpang lalu Bang Haji tu dah. Terangkit songkok Tuan Haji Fadil tu. Tuan Haji Fadil. Hui. Langsung soalan tanya, anak siapa tu? Kenapa kita tanya anak siapa? Sebab adab. Tapi kalau kita tengah minum-minum lepak-lepak duduk sekali, lalu seorang naik kereta besar, dia horn pang, kita terperanjat, dia keluar. Tahu tak rumah Haji Azmi tu? Dia main way tu, walaupun yang dia tanya tu Tuan Haji Azmi, entahlah kapilah tanya orang lain, tak tahu siapa. Sebab apa? Tak layak dia kepada penghormatan pada orang yang tidak beradab. Tu sebabnya Imam Malik kata, kepada yang non muslim pun boleh ambil point. Imam Malik kata apa? Biar ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab. Betul, kena ada adab. Jaga adab kita. Dengan guru tolong hormat. Sebab guru ni bagi ilmu ke anak-anak kita. Ini sikit-sikit ni. Satu lagi termasuk juga ni, guru-guru dan juga dengan pegawai-pegawai di pejabat dekat bilik guru besar tu. Tu pembantu tadbir, kat sisi, tolong respect each other. Kita kat sekolah ni satu tim. Tu sebab namanya institusi pelajaran, institusi akademik. Apa maksud institusi? Institusi maksudnya adalah struktur mekanisme yang menjalankan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Kalau saya ulang balik mesti lain bunyinya. Maksudnya semua pihak kena function baru dia jadi institusi. Kadang-kadang cikgu buat grup WhatsApp, cikgu beritahu dekat mak ayah kena function lah. Kepada ibu bapa, pastikan anak-anak siapkan homework ni ya, sebab hari Isnin kita nak submit benda ni. Kadang cikgu pun tak tahu mak ayah dia hidup lagi ke tidak, sebab tak menyaut. Yang seorang tu pula macam tu jawab yang seorang tu sampai sudah jawab lah, okey cikgu, insya-Allah saya akan ambil tindakan. Seorang tu maklum, aduh lah sikit. Biar cikgu tu rasa mesej dia tu dibaca. Ni blue tick tapi tak ada apa. Tu belum cerita lagi. Minta maaf cikgu, anak saya tak dapat hadir untuk 3 hari kerana dia demam yang agak teruk. Maaf ya cikgu. Yang dihantar tu lah kebetulan memang cikgu agama, ustazah. Semoga Allah memberkati dan semoga dia cepat sembuh. Saya doakan. Baik ustazah ni. Yang menaik mesej tu budak tu sendiri. Budak tu akal tak nak datang sekolah. Berlaku tak tu cikgu? Pernah berlaku tak tu? Budak-budak macam belum nak. Kayak Suamban berlaku. Ada budak tu, budak sekolah menengah lah, bukan sekolah menengah. Hantar mesej. Menangis-nangis, ustazah hasian tahu lah. Ustazah ni sangka baik semua. Ya. Jadi itu dia. Semua kena main peranan. Main peranan masing-masing. Kalau mak ayah nak pertikaikan, cikgu ni tak elok, cikgu tak, cikgu tu tahu kerja dia. Cikgu kalau buat hal, guru besar pantau. Guru besar buat hal, PPD pantau. PPD buat hal, Jabatan Pendidikan Negeri pantau. Jabatan Pendidikan Negeri buat hal, Kementerian pantau. Kementerian buat hal, Menteri pantau. Menteri buat hal, Perdana Menteri pantau. Perdana Menteri buat hal, Yang Tuan Agong pantau. Mak bapak buat hal, siapa pantau?
Itu saya cakap tadi. Kita jangan sibuk menuding jari pada yang lain. Jangan kita salahkan orang, kita kena tanya diri kita sendiri. Jangan jadi cerita bangau, oh bangau, kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Adik-adik diam, nak tanya mak ni. Kenapa bangau kurus? Kau faham tak aku kata diam? Apa sebab? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Mak bapak jawab, kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kabau lembu tak makan. Kenapa kabau lembu tak makan? Perut dah sakit apa hal? Nasi mentah kenapa? Kayu api basah pesal. Hujan turun kenapa? Oh mak kau lancar lagi lagu tu. Aku saja tanya berio mak kau jawab. Wahal logik tak pun tak fikir dah lantak lah janji jawab. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil dia cakap. Macam tu berkali-kali mata mak kau nak ingat lah lepas ni apa tu. Baru tahu susah belajar. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu ular yang paling gentleman sekali. Dia kata memang makanan aku 3 kali diulang. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Yang hujung tu dipadamkan lah rekod tu oleh Jawatan Hakim Negara. So what? Dia kata. Bila dia dah mengaku, tak ada siapa tanya lagi dah. Tu sebab anak-anak kita dia pun menyalahkan orang lain. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Salah mak dia. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Semua salahkan orang. Cikgu pun pening. Kenapa tak sat kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Apa sahaja kamu bagi? Dia minta. La ilaha illallah. Semua salahkan orang. Kenapa tak siap kerja? Cikgu memang salah saya, cikgu malam tadi saya tidur, memang salah saya, cikgu, hukumlah saya. Cikgu pun terkejut. Alamak, aku salah pula budak ni. Cikgu pun tak tahu nak buat apa. Tak apalah, saya tanya je. Lain kali jangan siapkan. Tu hidup kita ni macam tu lah. Jadi saya ni sebenarnya dalam cakap ni bukan apa. Isu-isu ni saya, yalah dalam santai-santai, dalam kita gelak-gelak sebenarnya tujuan kita nak jadikan sesuatu tu lebih baik. Nak jadikan lebih baik. Anak-anak kita jadi lebih baik. Anak-anak kita berjaya. Mana pelajar-pelajar tahun 6? Angkat tangan. Tengok. Dah tahun 6 dah. Tahun depan dah masuk sekolah menengah. Jangan terkejut mak ayah tiba-tiba satu hari anak sebut nak kahwin. Kan? Kita rasa macam lambat lagi. Tak, sekejap. Sekejap sahaja masa berlalu. Anak kita pun macam kita tak percaya dah darjah 6 dah. Bayangkan, dah besar dah anak kita. Darjah 4, darjah 5, darjah 6 yang ada hari ni. Cikgu tu lagi lah pada terkejut. Sampai roput lah dinding belakang tu dia duduk situ. Dah berapa lama aku duduk kat sekolah. Dah berapa kali budak darjah 6 aku jaga dah. Tak tahulah aku ni tak tua kau budak ni yang membosah aku tak tahulah mana satu. Tapi sebenarnya itulah dia peredaran masa kita. Masa sangat pantas berlalu. Dunia ni sementara sifatnya apatah lagi yang ada di dalam dunia. Jadi jangan kita sia-siakan masa yang ada dengan kita membuang masa begitu saja. Tapi gunakan masa sebaik-baiknya untuk develop anak-anak kita ni menjadi seorang yang berjaya. Dan adik-adik ingat, dengar pesan cikgu. Apa yang cikgu pesan suruh buat. Pokok sana tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Bagaimana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Dan begitu juga pantun yang popular untuk cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar dalam bab menuntut ilmu. Disebutkan, berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar tak pantun? Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Cikgu, saya tanya, pernah dengar tak pantun tu? Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar tak? Ni saya huraikan. Berburu ke padang data. Mana ada orang berburu ke padang? Apakah buta tak nampak dalam padang data?
Apa binatang yang ada kat padang tu? Orang berburu kat mana, dek? Hutan. Mana ada orang berburu kat padang? Tapi nak sadapkan hati sendiri, dapat rusa. Okeylah, dapat rusa berbelang kaki. Itu bukan rusa, itu belalang. Nak sedapkan hati sendiri, walaupun berburu kat padang, dapat rusa berbelang kaki, dia dapat belalang, dia kata dia dapat rusa sebab nak sedapkan hati sendiri. Maksud pantun tu pula, kalau berguru kepala ngajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga tak bunga, nak kata batang aja ada kelopak tapi bukan bunga ke? Bunga lah, bergaduh, akhirnya tak ke mana-mana. Jadi paling tidak tolong semaikan dengan ilmu itu. Cikgu-cikgu semua tolong jadikan adab sebagai agenda utama sekolah. Tolong. Anak-anak kita mungkin dia tak berapa cerdik dalam akademik, mungkin ada, tapi bila keluar dia berjaya dalam bidang kemahiran, mungkin dia berjaya dalam bidang kemasyarakatan, dia mungkin boleh menjadi pemimpin, mungkin, tapi perlunya satu nilai yang disebutkan sebagai nilai adab. Adab itu penting, ya. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Maknanya walaupun sikit pengisian saya pada hari ini, yang penting kita kembangkan dan sebar panjangkan untuk kebaikan kita bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah setakat itu. Saya faham sebenarnya ceramah ni tak lama dah. Yang paling lama ambil gambar. Kang tak ada bukti jumpa Samsul debat, kena ambil gambar, kan? Hari tu saya paling saya goli hati sekali. Saya ceramah kat mana tu? Saya ceramah dekat Rompin, Pahang. Yang ketua kampung tu nak bergambar dengan saya, lelaki duduk semua dengan saya, yang perempuan makcik-makcik tu berdiri kat belakang. Tengah bergambar tu, tiba makcik tu bersuara, free size, kata. Apalah free size lah cik? Alah yang cania-cania tu lah, tu freestyle makcik. Tapi dia punya confident tu kan, free size tu kan. Kecil lah hati orang yang lebar tu, tak pek free size dah kan, macam lah. Baru-baru ni saya pergi ke Sarawak ceramah, keluar je daripada kedai laksa Sarawak tu nak ambil gambar boleh? Saya kata tak salah orang ke? Tak salah, Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya puas berlari, saya dah bilik air tengok tang mana sama tu. Saya selalu tengok ceramah lah, masa bila pula Ali Putra ceramah, macam-macam lah dia orang, kan? Jadi alhamdulillah, untuk makluman semua, saya dilahirkan di kampung Air Dedali, Batu Kikir, Jompol, Negeri Sembilan. Belah abah saya kat Batu Kikir, omak saya kat kampung Sungai Buluh, Jalabu, Simpang Durian. Nah, jadi omak saya masa muda mari ambil upah masak kat Kikir. Masa kat bus stop tu lah abah saya kacau omak saya. Lepas tu dia repeat balik dekat Farm Fair Simpang Durian. Akhirnya kahwin, dapatlah saya sebagai anak sulung. Masa saya dilahirkan, omak saya berusia 17 tahun. Hari ni omak saya kira lah sini, mak saya lahir pada tahun 1958. Muda lagi, insyaAllah. Dan kenapa nama saya dipanggil Syamsul Debat? Untuk jawab hari ni banyak nak soalan tanya kan. Jangan tanya lah kenapa nama Abah Debat, itu nama gelaran. Dulu waktu saya bergelar pengarah undang-undang, dan masa itu saya dah ceramah dah masa tu. Saya jadi pertimbangan pengarah di Seremban, saya jadi pengarah undang-undang di Nilai. Hari ni dua-dua dah tak ada sebab dah gabung. Saya antara orang yang buat paper tu, buat paper jadi majalah bandaraya, yang nyatanya hari ni belum bersedia pun jadi bandaraya. Huhara tu, pentadbiran tu. Baik macam mana? Tapi nak bagi tahulah, dulu saya tak nak orang tahu saya pengarah undang-undang. Jadi saya tak pakai nama jawatan saya tu bila saya ceramah. Saya pakai nama jawatan NGO saya. Jadi kalau orang panggil saya, penceramah hari ini Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Jadi ada satu program di Kuala Lumpur, dia dah terlupa nama saya siapa. Samsul apa tak nama budak tu, tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis penceramah malam ni Samsul Debat, itulah mula dia. Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam itu kebetulan adalah CEO TV Al Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al Debati.
Ini melekatlah nama Samsul Debat tu hingga ke hari ini. Jadi apapun saya ucap terima kasih banyak pada semua. Terima kasih pada Sekolah Kebangsaan Triang kerana memastikan ceramah saya tak jauh hari ini. Pagi ini saya boleh relax-relax. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana sudi mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik, pihak Sekolah Kebangsaan Triang menjemput, rasa nak jujur.